ada ikutan yang baik bagi mereka yang mengharap akan Allah dan mengharap pada hari akhirat dan banyak menyebut akan Allah Subhanahu wa taala. Shallallahhu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin semua, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan segala limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sehingga kita dapat lagi bertemu pada hari Jumaat. Tetapi hari Jumaat ni hari Jumaat di bulan Rabiul Awal, juga dikenali dengan Rabiul Anwar, bulan Rabi' yang bercahaya, yakni cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana masyhur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperanakkan baginda pada 12 Rabiul Awal, ataupun di atas khilaf yang lain ada yang menyebut 9 Rabiul Awal, dan bagai-bagai lagi khilaf ulama yang menyebut tentang tarikh kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada masalah tentang khilaf tarikh tanggal bilakah Nabi kita dilahirkan, tetapi yang terpentingnya ialah kita wajib untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, dan segala kelebihan yang Allah Taala kurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikurniakan kepada nabi-nabi yang lain atau makhluk-makhluk yang lain. Wajib di atas kitanya percaya bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluk alal itlaq, sebaik-baik makhluk Allah, sebaik-baik kejadian yang diciptakan oleh Allah secara itlaq, ai bila qaidin, yakni tanpa dikait dengan apa sahaja makhluk yang lain, maka Nabi kita lah yang nombor satu sekali, terlebih mulia dan terlebih afdal daripada segala makhluk-makhluk yang lain. Bahkan alam ini, termasuk kita-kita anak cucu cici Adam, tidak Allah Ta'ala jadikan melainkan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beberapa hadis-hadis yang menunjukkan di atas bahawasanya kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada diciptakan Nabi sebagai manusia, dan setelah Nabi menjadi Nabi, dan nanti pada hari akhirat pula, jelas terbukti bahawasanya Nabi kita ialah satu-satunya Nabi yang tidak menolak permintaan umat supaya memberi syafaat di antara umat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang panjang di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ketika mana manusia dihasyarkan di padang mahsyar, maka mahkamah Allah Ta'ala tidak dibuka, sehingga Allah Ta'ala ilhamkan kepada ru'asa'in nas, ketua-ketua manusia, supaya berjumpa dengan Nabi-Nabi, kerana tidak mungkin boleh direct dengan Allah Ta'ala melainkan adanya Nabi. Pendek ceritanya, jumpa dengan Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau ialah bapa manusia. Wa nahnu abna'uka ya Adam, dan kami ni ialah anak-anak cucu cici kamu wahai Adam. Isfa' lana ila rabbik, syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Adam. Maka Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi mana pun, semua mengatakan nafsi, nafsi. Hari ini masing-masing tidak boleh nak bercara tentang orang lain.
idhabu ila ghairi, pergi cari nabi lain lah. Nah, hari ni tak boleh, aku sendiri tak berani nak angkat muka nak minta dengan Allah Taala. Itu para nabi yang lain daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terakhirnya manusia berjumpa dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Apabila umat manusia ni minta dengan nabi, isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah, syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjawab permintaan umat, ana laha, akulah ahlinya pada mensyafaatkan. Nah, akulah ahlinya. Nah, lalu nabi kita pergi bersujud di bawah arsyur rahman, memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang tidak pernah dipuji oleh mana-mana makhluk Allah. Lalu Allah Ta'ala firman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasal, minta apa yang kamu nak minta, tu'ta, nescaya aku akan berikan, wasfa', dan syafaatlah kepada siapa yang kamu nak syafaat, tu syafaat, pasti aku perkenankan syafaat tersebut. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat muka daripada sujud, ummati ya Rabbi, umatku wahai Tuhanku. Nah, maka hadis tu panjang, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih dalam sahih Bukhari dan Muslim. Boleh kita rujuk balik, iaitu tentang syafa'atul uzma, yang menjadi tafsiran bagi ayat Quran, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti asa, kalau selain daripada khabar Allah, khabar Rasul, litaraji dia panggil, mudah-mudahan, yakni diharapkan. Tetapi bila daripada Allah Subhanahu wa taala, asa itu tidak lagi litaraji, tapi litahaqquqil waqi', dia panggil pasti. Asa an yab'athaka rabbuka, pasti bahawa membangkitlah akan dikau oleh Tuhan engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqaman mahmudah, pada maqam yang terpuji. Apa maqam yang terpuji? Iaitu syafa'atul uzma, syafaat yang teragung, syafaat yang terhebat, terbesar, yang mana tidak ada satu syafaat pun sebelum daripada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah kita mengharapkan syafaat. Maka nak mengharap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti kita kena ikut Nabi. Nak ikut Nabi bagaimana kalau kita tidak kenal Nabi? Nah, maka nak mengikut Nabi mesti terima Nabi. Ini beriman, tasdiqu fil qalbi. Tasdiq di dalam hati, terima di dalam hati. Ini tasdiq, tasdiqu bin Nabi, tasdiq, terima dengan Nabi SAW. Wa tasdiqu bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terima apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ulima minad dini bid-darurah, apa yang diketahui daripada hukum hakam agama dengan secara darurah, itu dia panggil iman. Maka tidak boleh tasdik, melainkan mesti daripada ma'rifah, kena kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'rifatu ammah, sebagaimana yang kita belajar di dalam ilmu akidah, ini sekurang-kurang mengenal Nabi yang melepaskan ke fardu ainan, tahu kata 4 sifat yang wajib bagi Nabi, 4 sifat yang tentu tidak atas Nabi dan para Nabi yang lainnya, dan 1 sifat yang harus pada Nabi, 4 sifat yang mesti bagi Nabi dan para Nabi yang lain, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu Nabi kita dan Nabi-Nabi yang lain tidak pernah khabarnya bohong. Pasti mutabaqatu khabarihim lil waqi'in, mesti muafakat segala apa yang diceritakan oleh Nabi dengan realiti yang berlaku.
Kalau kita syok, iyo ke hadis Nabi, iyo ke cerita Nabi ni, betul ke berlaku, kufur selalu dah. Nah, mesti kena yakin, kena bulat 100%, jazam, putus. Nabi kata akhir zaman ni begini begitu alamatnya. Nah, wajib kita kena yakin. Tak boleh kita iyo ke, ada iyo ke. Nah, dia panggil syok mutlakut taraddud atau zon atau waham. Itu semua tu tidak dikatakan iman. Nah, bahkan kufur, takzib, dia panggil mendustakan Nabi. Maka wajib kita kena yakin bahawasanya nabi-nabi, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersifat dengan siddiq. Nah, bersifat dengan benar. Nah, apa makna benar? Iaitu mutabaqatu khabarihi lil waqi'i, muafakat segala cerita daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan realiti yang berlaku. Bahkan memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digazet dalam Quran. Mana ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita tidak bertutur dengan hawa nafsunya, tapi apa yang dituturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka tentu tidak dusta para nabi, para rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka balik kita umat pun berusaha untuk bercakap dengan cakapan yang benar. Karena meniru Nabi, nah. Jadi kalau seorang tu kata percaya ke Nabi, Nabi bercakap benar, tapi dia tu banyak berdusta, berarti belum sempurna dia dalam mutaba'ah lil rasul. Nah, belum sempurna dia dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi ni bukan berserban, berjanggut, berjubah, tu sunnah jibiliyah dia panggil. Nah, sunnah juga, tapi jibiliyah itu sunnah bahasa tabi'iyah. Karena Nabi kita orang Arab, maka pakaian orang Arab tu gamis, jubah, serban. Nah, maka Nabi kita berpakaian seperti pakaian orang Arab, sebab Nabi kita orang Arab. Maka kita pun pakai jubah juga, pakai serban juga, kerana nak ikut Nabi. Dapat pahala sebab nak ikut Nabi. Tapi bukan itu sunnah yang dimaksudkan. Nah, kerana Abu Lahab, Abu Jahal pun pakai serban juga. Abu Lahab, Abu Jahal tak pakai seluar-jing. Nah, tak pakai kod necktie ke, tak pakai. Abu Lahab, Abu Jahal pakai jubah, pakai serban. Hebat lagi belik pas tekok ni jubah. Nah, serban dia. Imamah. Serban tu bukan bahasa Arab. Serban tu bahasa apa? Bahasa Urdu apa. Nah. Ia bahasa Arabnya imamah. Nah. Jadi hak tu sunnah jibiliyah. Kalau berserban, berjanggut, berjubah, tapi lidahnya bercakap bohong, mukanya keruh, masam, maka tak ada beza diubah serban dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, berjubah juga, berserban juga, tapi mukanya bengih, mukanya keruh. Nah, maka kita orang nak berjubah berserban, pastikan jubah serban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Yakni wajah kita ikut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Senyum. Nah, beri salam, berakhlak dengan akhlakul karimah. Karena Nabi diutuskan bukan hanya untuk mengajar akhlakul karimah, bahkan untuk menyempurnakan. Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk melengkap, menyempurnakan akhlak. Bukan mengajar akhlak yang terpuji saja, bahkan menyempurnakan. Nah, berarti Nabi kita tu insan yang kamil, yang sempurna. Bagaimana Nabi kita nak menyempurna kalau dia tidak sempurna? Nah, maka karena itu dikenalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insanun kamil. Nah, insanul kamil artinya manusia yang sempurna. Kita tidak ada yang sempurna. Nah, karena kita ni manusia biasa.
Nabi sallallahu alaihi wasallam ia manusia, bukan Tuhan, bukan malaikat, tetapi manusia yang luar biasa. Tu ramai orang yang salah faham. Salah faham dengan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala firman, "Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mithlukum, hanya saja aku ialah manusia mithlukum, seperti kamu." Maka dalam fahaman dia, oh Nabi seperti dia, seperti saya, sama serupa saya juga, makan minum, berak kecing, tidur bangun, kerja buat, kedebar air, tak ada duit ke apa, sama ke? Tak. Inni lastu kahayatikum. Dalam hadis yang lain Nabi kata, sesungguhnya aku ni tidak sama seperti hayahnya kamu. Lepas tu ayat Quran kata, inni ana basyarum mislukum, innama ana basyarum mislukum. Hanya sahaja aku sesungguhnya ialah manusia seperti kamu. Yakni manusia, bukan jin, bukan malaikat, bukan Tuhan. Itu. Bimbang-bimbang takut orang kata Nabi Muhammad ni Tuhan. Itu salah tu. Sebagaimana agama-agama lain, agama seumpama Kristian ke apa semua, ada mereka mengiktikadkan Nabi mereka tu Tuhan, ataupun salah satu daripada Tuhan, ataupun sifat Tuhan yang tercabut daripada zat Tuhan. Macam-macam lah ajaran sesat tu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak, bukan Tuhan, bukan malaikat, tetapi manusia. Adakah manusia biasa seperti kita? Tidak. Bagaimana boleh kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa seperti kita? Banyak hadis-hadis yang menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti manusia biasa. Buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam peperangan Khandaq, sahabat-sahabat yang kuat-kuat, gagah-gagah, nak pecah tanah, nak buat gali parit untuk peperangan Khandaq, peperangan Ahzab. Yang gagah-gagah tu oleh kerana tak makan sehari kedua hari tak makan, tidak mampu untuk memecahkan orang panggil tanah, tak mampu. Pergi mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tak larat ni nak pecah tanah. Lalu Rasulullah ambil, kalau kita kata cok cakur lah, nak pecah tanah tu, sahabat terlihat di perut Rasulullah tu diikat batu menahan lapar. Bermakna Rasulullah bukan sehari lapar, bukan 2 hari, lebih daripada 3 hari dah lapar. Ikat batu di perut. Sekali dihunjam, pecah batu, hak tidak mampu dipecahkan oleh sahabat-sahabat. Ini menunjuk kata kekuatan Rasulullah bukan seperti manusia biasa. Itu bukan seperti manusia biasa. Maka kerana itu ada perkara-perkara khususiyah, perkara-perkara yang dikhususkan, yang dikhusus ketentuan hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh pada orang lain. Kerana Nabi Muhammad bukan manusia biasa, tidak. Kita tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan ajnabiyah. Maka Nabi khususiyah bagi dia, boleh berdua-duaan dengan perempuan ajnabiyah. Boleh, tak ada masalah. Rasulullah naik kuda, Rasulullah tengok perempuan, mari duduk atas belakang, duduk gendong atas belakang. Boleh. Kita tak boleh naik motor. Tengok perempuan duduk menunggu, mari bonceng sekali. Tak boleh, haram. Rasulullah boleh tu, khususiyah. Hanya Rasulullah dengan perempuan ada dalam rumah, bukan isteri dia, ajnabiyah. Harus bagi Rasulullah, khususiyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita manusia biasa boleh gitu? Tak boleh. Ada selalu syaitan. Pada Rasulullah tak ada syaitan ke? Sahabat tanya, ya Rasulullah, pada dirimu tak ada syaitan? Ada, tetapi sudah dibelenggu. Kita syaitan dibelenggu. Dak duduk atas belakang tu, dak pun kita dah jadi syaitan. Syaitan letak jawatan jadi syaitan. Teruk pada syaitan lagi kita boleh jadi. Jadi jangan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti kita.
Muhammadun bashar, ya Nabi Muhammad itu manusia, ya manusia. Tapi la kal bashari, tidak seperti manusia-manusia biasa. Nah, bal bainal yaquti wal hajar. Bahkan Nabi SAW kalau nak dibandingkan ialah seperti batu permata intan berlian, yakut. Dan manusia seperti kita ni ialah batu-batu kota, batu-batu biasa saja. Selori itu berapa ratus je baru. Nah, intan berlian biji kecil itu juta-juta. Nah, itu bandingannya. Mutu harga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lagi kita mari dalam pemikiran kita, dalam cakapan kita, Nabi Muhammad manusia biasa. Jangan. Nah, ini cakapan orang yang tidak mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi semayang tahajud setiap malam, tidak pernah tinggal. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW, kemaksumannya digezek di dalam Al-Quran. Para Nabi yang lain, maksum, ya maksum. Ismah, amanah. Yakni tidak mengerjakan perkara yang dicegah oleh Allah. Sama ada perkara itu haram atau makruh, hatta khilaful aula sekalipun. Tetapi kemaksuman, keismatan, keamanahannya para nabi yang lain tidak diwartakan di dalam kitab-kitab suci. Nah, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksumnya diwarta di dalam Al-Quran. Nah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqiman. Tetapi setiap malam bangun semaya hatta tatafattarat hatta tatawarramat qadamah, sehingga pecah bengkak tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kita. Sama, pecah tak tapak kaki kita? Pecah juga. Cari duit banyak ni, ulu ke hilir. Bekak juga bukan tapak kaki, mata kita tidur kuat. Sejuk-sejuk gini, ya Allah, sedapnya tidur. Nah, apa sama dengan Nabi? Tak sama. Aisyah kata, ya Rasulullah, siapa begini sekali mu ibadat malam sampai pecah bekak tapak kaki? Tidakkah mu maksum dah? Mu telah disiapkan oleh Allah. Kalau ada dosa yang dulu yang lagi akan siap Tuhan hapus habis dah. Yaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah kata, apakah tidak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Allah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu tidak akan mampu kita menyaingi, mengatasi, apatah lagi nak bersama pun tak akan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disuruh kita ikut. Nah, mutaba'ah li Rasul. Kenapa? Karena di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tauladan ikutan yang baik. Bermakna kalau kita nak baik dunia dan baik akhirat, maka tidak ada orang lain yang boleh kita buat idola atau contoh atau tiru selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi dengan para sahabatnya bergaul, bagaimana Nabi dengan orang bukan Islam, bagaimana Nabi dalam memerintah negara, bagaimana Nabi lengkap. Nah, bagaimana Nabi dengan fuqara wal masakin, bagaimana Nabi bila jadi kaya. Nabi pernah orang bagi hadiah, Nabi tak terima zakat. Tak terima orang panggil sedekah dengan makna zakat. Sebab tu orang panggil bukan kelakuan raja-raja. Nah, kelakuan raja-raja ni sya'nul muluk. Nah, kelakuan raja-raja ni terima hadiah. Maka satu harinya pernah Nabi tu dihadiahkan 100 ekor unta merah. 100 ekor unta merah. Seekor unta merah ni sebuah Ferrari. Nah, maknanya 100 buah Ferrari lah kita. Ferrari, Lamborghini, gapo yo belaka tu. Rasulullah buat balik duk jalan cak jalan bawa unta merah. 100 ekor buat balik. Dalam perjalanan satu orang Yahudi tegur Nabi.
Muhammad, ya Rasulullah lah kalau kita kak. Tapi orang Yahudi gitulah, dia tak ikut, dia tak akui Nabi Muhammad tu Rasulullah. Walaupun ahlul kitab ni kenal Nabi seperti kenal anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Kenal mereka itu ahlul kitab akan dia Nabi kama ya'rifuna abna'ahu. Seperti mereka kenal anak-anak mereka. Oh, anak kita tu kan kita tak kenal. Okey, kita atas tadika tu buat balik anak orang lain dia ambil. Nah, kita cakap kenal anak kita, kenal benar lah maknanya, kenal sungguh lah. Nah, tapi dia terima tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah? Tak terima. Maka sebab tu ma'rifah tanpa ada inqiyad, tanpa ada terima, tasdik, setuju dalam hati, itu tidak dihukumkan mukmin. Tidak dihukumkan iman, bahkan kufur. Bahkan lebih teruk lagi sebab dia tahu tapi dia engkar. Kalau orang engkar dengan sebab memang tak tahu sejak dia awal tu tahal lagi. Sebab tu ahlul kitab ni berat lagi. Kekufuran dia tu bersangatan lagi. Sebab dia kenal tapi dia engkar. Berbanding orang yang tak kenal, dia engkar, tahal lagi. Tetapi tak ada orang terima dengan tak kenal. Itu dusta. Saya terima, saya setuju, saya menyaksi, saya tahu tak? Tak tahu apa. Berat tu. Tu jahil dia panggil. Jahil merakat dia panggil. Maka orang Yahudi, Muhammad, utus apa banyak-banyak sekata ekor. Kalau kita, hak saya lah ni orang hadiah. Kita gitu. Dak Rasulullah. Ni, utus kata ekor ni. Hak mu ambil. Tu hak mu ambil. Kata Yahudi tu istihza muat istihza apa muat menganjing kau mana memperolok-olok aku kau ambil sungguh kan mengangguk kan dak kamu ambil tu ajwadun nas, semurah-murah sepemurah-murah manusia tak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kita payah nak tiru lagu tu. Paling kurang ada sifat tidak bakhil pun cukup dah. Tidak bakhil mana? Tabur masjid lalu pun biarlah, RM1 pun RM1 lah. Latih supaya kita ni tidak menyayang kepada harta dunia. Nak buat jadi sepupu Nabi Muhammad gitu susah, nak payah. Tapi paling kurang kita ikut mana Rasulullah tidak bersifat dengan bakhil. Walaupun kita tidak pemurah, tapi kita tak usah bakhil. Kita nak ikut murah hati walaupun tidak murah. Tidak murah. Itu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalau kita nak cerita tentang kelebihan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya, menghargainya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada manusia. Rasulullah bangun apabila jenazah Yahudi lalu di depan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah orang Yahudi itu meninggal dunia itu, mati itu orang Yahudi bukan orang Islam? Pasal apa kita kena bangun? Rasul kata, bukankah orang Yahudi juga manusia? Tengok. Ini ajaran Nabi SAW mengajar tentang kemanusiaan. Banyak sangatlah. Kalau kita nak cerita sesuatu banyak sangat. Maka kerana itu alam ini tidak diciptakan melainkan kerana Nabi Muhammad SAW. Walaupun orang duk kata Nur Muhammad hadis maudhu', ayalah betul sungguh. Banyak alim ulama yang berpegang dengan awal makhluk ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nur Nabi Muhammad ni makhluk yang pertama bukan daripada usulul aqaid, bukan teras di dalam akidah. Kita kena ingat gitu. Bukan teras di dalam akidah. Masih di dalam dairatul ikhtilaf, masih di dalam daerah perselisihan pendapat alim ulama. Ada ulama yang berpegang air makhluk yang pertama, ada yang berpegang arash, ada yang berpegang qalam, luh mahfuz dan sebagainya, banyak. Dan ada ramai juga ulama yang berpegang dengan nur Nabi Muhammad SAW. Maka lagu mana ni Ustaz?
Betul ke nur Nabi Muhammad ni makhluk yang pertama? Wallahu a'lam. Allah lah yang Maha mengetahui. Tetapi itu bukan isu teras akidah. Dalilnya tidak akan ditanya dalam kubur atau di padang mahsyar. Apakah makhluk pertama dijadi? Tak ada. Soalan itu tak ada. Yang ada dalam kubur, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man hadzal rajulu. Siapa laki-laki ini? Didatangkan suratul Muhammad. Gambaran Nabi Muhammad itu ditunjuk di hadapan kita di dalam alam barzakh. Lalu tanya, siapa laki-laki ini? Dia kata kalau tak mengaji Syama'il sudah. Tak mengaji Syama'il Muhammadiyah, Syama'ilur Rasul. Iya, tak kenal kan akhir bau nak kata situ. Itu teras akidah. Adapun apa makhluk pertama itu bukan. Maka ulama yang berpegang dengan nur Nabi Muhammad SAW ni makhluk yang pertama, mereka bukanlah berpegang dengan hadis maudhu' yang didakwa ada di dalam Musannaf Abdul Razak. Hadisnya daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia tanya Nabi, bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Hei Rasulullah, khabarkan kepada aku makhluk yang pertama diciptakan sebelum sesuatu dijadikan oleh Allah. Lalu dijawab oleh nabinya dalam hadis maudhu' tersebut. Imam Suyuti kata hadis tersebut ghairu sabit, tidak sabit daripada Nabi. La aslalah, maudhu'. Hampir ijma' muhaddisin mengatakan hadis itu maudhu'. Lalu Nabi jawab, awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir wa minhu khuliqal asya'. Awal-awal makhluk dijadikan oleh Allah ialah nur Nabi engkau wahai Jabir. Dan dari kerananya lah dijadikan segala sesuatu. Bukan daripadanya, dari kerana min tu min li ta'lil dia panggil. Ini pun banyak orang silap. Dia kata, daripada nur Nabi dijadi, jadi kita ni pun nur juga. Lembu kubah, ayam itik, gajah rimah, khinzir, babi pun nur Muhammad juga. Hai, salah tu. Ada orang faham ke tu? Dia tak faham. Min tu min li ta'lil dia panggil. Wa minhu khuliqal asya'. Kenapa disokong dengan hadis-hadis yang sahih? Hadis yang panjang antara lain yang diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi fi Dalailin Nubuwah dan Imamul Hakim dalam Mustadrak Sahihaini. Hadis tu panjang. Allah Ta'ala jawab kepada Adam, sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Itu kerana Nabi Muhammad tu ialah makhluk yang paling aku cintai. Innahu la ahabbul khalqi ilayya. Sesungguhnya Nabi Muhammad tu ialah sekasih-kasih makhluk yang aku kasih sekali. Wa iz'altani bihaqqihi qad ghafartu laka. Kerana mu minta kepada aku dengan haknya, hak Nabi Muhammad, maka benar aku telah pun ampun kesalahan kamu. Walaula Muhammadun, kalau tidak kerana Muhammad, ma khalaqtuka ya Adam. Tidak aku buat engkau wahai Adam. Itu satu hadis dalam Dalailun Nubuwah Imamul Baihaqi dan Mustadrak Sahihain. Ada satu lagi hadis Ibnu Asakir kata, hadis Ibnu Asakir Salman Al-Farisi. Hadis itu panjang juga, tetapi hadis kursi dia panggil. Faqala inna rabbaka yaqulu, kata Jibril, sesungguhnya Tuhan engkau berfirman, in kuntu takhaztu Ibrahim khalila, kalau sudah aku ambilkan Ibrahim itu sebagai teman rapatku, faqad takhaztuka habiba, maka sesungguhnya benar-benar telah mengambillah olehku akan engkau hai Nabi Muhammad sebagai kekasihku. Wa ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka, tidak aku buat satu makhluk yang terlebih mulia di sisi aku melainkan engkau. Tak ada, munglah yang paling mulia. Wa laqad khalaqtud dunya wa ahlaha, dan sesungguhnya aku buat bumi dan penduduk bumi ni li u'arrifahum karamataka wa manzilataka indi, supaya penduduk dunia ni kenal kemuliaan engkau dan kedudukan engkau di sisi aku. Walaulaka, kalau tidak kerana engkau hai Nabi Muhammad, ma khalaqtud dunya wa ahlaha, tidak aku buat bumi dan penduduk bumi. Jadi wa minhu khuliqal asya', min situ min li ta'lil, bukan lil makhuz, bukan. Dari kerananya, kerana Nabi Muhammad tu dijadikan segala sesuatu. Supaya apa? Li yu'arrifahum karamataka wa manzilamataka indi,
supaya manusia dan makhluk ni kenal kedudukan Nabi SAW, tahu kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis ni maudhu'. Hadis dalam Musnad Abdul Razak maudhu'. Tetapi maknanya disokong oleh hadis-hadis yang sahih yang lain. Mana antara lain? Kuntu awalan nabi fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Atau kama qala Nabi SAW. Aku kata Nabi, ini hadis yang sahih. Aku ni ialah Nabi yang pertama diciptakan, tetapi yang terakhir diutuskan. Ada hadis yang lain. Mata tadri annaka nabiyyah. Nah, ataupun mata wajabat lakan nubuwah. Bila lagi mu sedar kata mu jadi nabi? Ya Rasulullah. Hadis itu sahih. Jawab nabinya, kuntu nabiyyan. Nah, aku sedar aku sudah jadi nabi ni bila? Nah, wa adamu bainar ruhi wal jasad. Wa adamu bainat tin wal mat. Padahal tu Adam di antara roh dengan jasad, di antara air dengan tanah lagi. Maka kerana makna-makna dia tu disokong dengan hadis-hadis yang sahih, maka ada juga ulama kita yang menakalkan hadis maudhu' tersebut, tapi bukan berpegang dengan hadis maudhu', tetapi makna dia tu disokong oleh hadis-hadis sahih yang lain. Itu yang perlu difahami. Lagi pula perkara tu bukanlah isu usulul aqaid, tetapi furu'ul aqaid, cabang-cabang di dalam perbahasan ilmu akidah yang mana ulama berselisih pendapat sejak daripada dulu sampai kiamat pun tak akan jadi ijma'. Nah, maka tak boleh kita menyesatkan, mengkafirkan atau sebagainya. Melainkan kalau ada yang menggunakan Nur Muhammad tu dengan makna yang fasik, makna yang rosak. Seperti menggunakan makna yang difahami oleh falasifah, iaitu al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Nah, yang satu tidak boleh hasil daripada dia melainkan satu. Maka ada kelompok-kelompok batiniyah berpegang kata Nur Muhammad ni ialah daripada Allah, bukan Allah menjadi. Nah, Allah qadim keluar daripada zat Allah, Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad juga qadim. Hak ni kafir siapa dia i'tikad lagu tu. Dan lain-lain daripada ajaran-ajaran yang sesat. Nah, ini wala'iyadzubillah ni. Ini di bulan Maulid ni kita sentuh bab ni supaya ada baca berzanji. Nah, dalam tu pasti ada wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Oh, sudah. Sesak kita berzanji ni. Jangan lagu tu. Sabar dulu. Awak sehari dua ni kau baru tahu agama. Alim ulama tutup guru ni tak reti jahil sangat ke? Dah. Jadi mudah-mudahan di bulan Rabiul Anwar, Rabi' bercahaya dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, mari kita sama-sama pakat belajar ilmu mengenal Nabi Muhammad SAW. Selain daripada ilmu akidah yang sudah jadi wajib, belajar ilmu sirah an-nabawiyah, belajar ilmu syama'ilur rasul, syama'il Muhammadiyah, khasaisun nabawiyah, dan apa lagi satu lagi, ya ada 5 ilmu, dalailun nubuwah. Itu 5 ilmu ni kalau kita kuasa, kita belajar, tidak kuasai lah, kita belajar kitab-kitab yang membicarakan tentang 5 ilmu ni. Satunya fardu ain, ini tak boleh nak pilih, ini wajib. Sirah, sirah Nabi, syama'il Nabi, khasais Nabi, dalail Nabi. Ini tidak fardu ain, ini fardu kifayah atau sunat aja. Tapi kalau kita mengaji, maka bertambah-tambahlah makrifah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila bertambah makrifah kita, makrifah yang khasah, dapat mahabbah yang khasah. Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Pokoknya kena kenal, baru ada buahnya cinta. Kalau kenal tu umum, maka cinta pun umum. Kalau kenal tu khusus, maka cinta tu khusus. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat pada siang hari ini dapat manfaat untuk kita semua di hari Jumaat yang penuh barakah ini, insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi
وآجله ما علمت منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, alhamdulillah pondok kitanya sudah siap membina asrama untuk pelajar itu. Itu tak siap lagi, alhamdulillah sudah siap. Dan sekarang ini kita sudah berjaya lah, alhamdulillah, masuk air dengan elektrik tak ada masalah. Air itu agak mahal itu. Nah, alhamdulillah selesai. Jadi kita ke arah nak buat surau lah sekarang. Nah, jadi hari itu kita nak buat masjid sampai 1 juta tu tak jadi. Kamu kena jujur lah. Kalau tunggu 1 juta, bila tak tahu nak boleh buat masjid. Buruk dulu bangunan asrama tu. Jadi kita ubah plan buat surau dulu 400. Nanti kalau memerlukan kepada besar, tak perlu roboh. Jadi insyaAllah akan start pada hujung minggu ni. Surau kita tu berharga lebih kurang 400,000. Ya sekarang ni kita ada 140,000. Jadi mudah-mudahan siapa yang berwakaf hari Jumaat